Kita ini sebenarnya dia mempunyai sejarah yang sangat-sangat lama. Bagi golongan-golongan yang tua-tua macam saya, mesti pernah dengar berkaitan dengan cendawan susu harimau. Dia merupakan satu jenis cendawan yang dikenali oleh beberapa golongan kaum di negara kita ini. Selain daripada Melayu yang panggil cendawan susu harimau, golongan Cina pula, mereka panggil dia Lau Hunai. Dalam Hokkien yang panggil Oli. Kedua-dua adalah maksud cendawan susu harimau. Dia gunakan nama susu harimau untuk melambangkan cendawan ini. Mengapa mereka panggil dia cendawan susu harimau ataupun susu harimau saja? Disebabkan ada cerita-cerita dongeng yang menyatakan cendawan ini sebenarnya tumbuh daripada titisan susu harimau yang jatuh atas tanah. Ini adalah rupa bentuk cendawan susu harimau. Cendawan susu harimau sebenarnya dia tumbuh daripada tanah. Dia bukan atas batang kayu. Kebanyakan cendawan adalah tumbuh atas batang kayu. Tapi bagi cendawan susu harimau, dia sebenarnya tumbuh daripada tanah. Dan kalau you kolekkan tanah tu, you akan nampak cendawan susu harimau ini dia mempunyai satu ubi di bawahnya. Dan bahagian ubi ini kita panggilkan scolosia. Bahagian scolosia ini kalau kita belahkan dua, dia mempunyai isi berwarna putih. Dan kalau kita pisahkan atas permukaan yang kasar, ubi ini akan jadi serbuk. Bila kita campur air dan minum, dia rasa macam susu. Itulah lamanya menganggapkan dia ataupun salah anggap dia sebagai susu harimau. Mengapa sejak 15 tahun yang lepas saya dengan rakan-rakan saya buat kajian tentang cendawan susu harimau ini? Kerana salah satu sebabnya adalah ia memang merupakan khazanah Malaysia ataupun harta karun Malaysia. Belaka kan? Cendawan susu harimau ini dia memang mempunyai sejarah yang lama. Bila kita kolek ataupun carikan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan cendawan susu harimau ini, kita terjumpa yang paling awal, catatan yang paling awal yang kita boleh jumpa adalah pada 400 tahun yang lalu. Masa itu pelayar ataupun ejen kerajaan yang berlayar kepada Asia Tenggara ini, dia memang rasanya hairan. Penduduk Asia Tenggara ini memang menggunakan cendawan ini untuk mengubati penyakit-penyakit yang negara-negara Arab, negara-negara Barat yang tidak dapat mengubatinya. Itulah dia memang hairan. Pelayar ini ataupun ejen kerajaan ini, dia memang rasa hairan kenapa dekat Asia Tenggara kita mempunyai bahan-bahan yang memang bagus untuk perubatan. Daripada sana, dia tercantiklah dalam diary dia. Itulah, lalu ada artikel yang mencantikkan cendawan susu harimau ini. Yang mereka gunakan perkataan lak Inggeris. Lak ini bermaksud latex ataupun susu. Inggeris ini bermaksud harimau. Saya gunakan cendawan susu harimau untuk mengubati banyak penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Pada tahun 1890, dia cuba menanamkan cendawan susu harimau ini, tapi akhirnya tak berjaya. Walaupun demikian, dia mencantikkan semua kajian-kajian beliau dalam artikel ini. Itu yang boleh kita jumpa. Okay? Dalam kamus terjumpa pula perkataan ular susu harimau yang membawa maksud cendawan susu harimau. Kalau benda itu bukan penting, kalau benda itu bukan bermakna, tidak akan berwujud dalam kamus, kan? Walaupun ramai sekarang yang anak-anak muda yang sekarang
kita ini tidak tahu benda ini. Tapi bagi golongan-golongan yang masih mengamalkan perubatan-perubatan tradisional, mereka tahu. Macam Momo, macam Chinese medicine practices, dia memang tahu cendawan susu harimau ini bagus untuk berbagai penyakit. Bagi golongan Melayu yang mengamalkan perubatan tradisi, ramai yang tahu tentang cendawan susu harimau ini. Dan mereka memang percaya cendawan susu harimau ini memang bagus untuk penyakit para breast cancer dan juga bengkak-bengkak yang berkaitan. Pada 50-an, 60-an, cendawan susu harimau ini memang biasa digunakan oleh golongan-golongan penduduk di negara ini. Tapi kamu mesti hairan, mengapa kita masuk 70-an, 80-an sehingga kini kita terlupa benda ini. Ini adalah disebabkan kita selepas 60-an kita lebih menggemarkan penduduk-penduduk negara kita lebih menggemarkan perubatan aparat. Mereka menggunakan bahan-bahan perubatan seperti aspirin, Panadol, paracetamol, antibiotik dan sebagainya. Kita lebih percaya kepada doktor-doktor perubatan aparat daripada mengamalkan perubatan tradisional. Pada tahun 2002, bekas Perdana Menteri kita, Dr. Tun Dr. Mahathir, dia memang menceritakan ini masa ucapan pembukaan silang saintifik pada tahun 2002. Dia sebagai seorang doktor perubatan barat, dia menceritakan kes-kes dia. Dia memang mempunyai masalah batuk kronik selepas serangan penyakit paru-paru. Dia memang cari ubat-ubat perubatan barat untuk pengubatan diri beliau, tapi akhirnya tak berjaya. Dan akhirnya ada kawan dia yang mendapatkan cendawan susu harimau ini untuk dia cuba, dan dia gunakan cendawan susu harimau ini mengubati chronic cough dia. Dan perkara ini memang menjadi satu titik permulaan bagi saya dengan rakan-rakan saya untuk membuat kajian tentang cendawan susu harimau ini. Dr. Chen dan Dr. Lee merupakan saintis yang membuat kajian tentang cendawan di negara kita ini. Dia pernah membuat catatan berikut. Dia mengatakan dalam hutan di negara ini terdapat 19 jenis cendawan digunakan sebagai perubatan. Dan di golongan-golongan yang mengamalkan perubatan, terutamanya orang-orang asli, menyatakan cendawan susu harimau merupakan cendawan perubatan yang paling digemari digunakan oleh golongan mereka. Di negara China, kita sendiri lupakan cendawan ini. Tapi di negara China, mereka tahu cendawan susu harimau ini memang bagus untuk berbagai-bagai penyakit. Pada tahun 2003, dia tercantik dalam artikel ini menyatakan cendawan susu harimau ini merupakan salah satu daripada 10 jenis cendawan perubatan yang penting bagi masa hadapan. Faktor yang terakhir, bila kita buat kajian, kita mendapati cendawan susu harimau ini, dia sebenarnya mempunyai hubungan adik-beradik dengan cendawan perubatan yang penting di dunia ini. Ia termasuk Gardnerella docia. Bagi golongan Cina panggil linci. Pernah dengar tak? Linci. Itu ada adik-beradik dengan cendawan susu harimau kita. Dan Climacus versicolor, ia merupakan cendawan yang penting digunakan di negara Jepun. Yang paling banyak digunakan di negara Jepun. Jadi kamu mesti rasa hairan. Kita ada banyak rekod ataupun cerita yang berkaitan dengan kebaikan ataupun kegunaan cendawan susu harimau. Tapi mengapa masa kini kita hampir-hampir tidak tahu benda ini? Ini adalah kerana
cendawan susu harimau ini susah nak didapati. Ia cuma boleh didapati pada hutan-hutan tertentu sahaja. Termasuk cuma pada hutan-hutan di negara di Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Papua New Guinea. Dengan kawasan yang terhad saja. Di hutan-hutan di Afrika, hutan-hutan tropika di Amerika Selatan tidak ada cendawan jenis macam ini. Walaupun kita katakan cendawan ini boleh didapati pada hutan-hutan di negara ini, tapi untuk mendapatinya memang sukar. Dia cuma boleh unjuk pada keadaan cuaca yang tertentu sahaja. Dan bila dia dapat terjumpa, biasanya dia terunjuk dalam satu batang sahaja. Dalam golongan lebih kurang 5 km, tak akan cari ataupun dapat cendawan susu harimau yang kedua. Daripada sanalah kita boleh tahu betapa susah nak dapatkan cendawan susu harimau ini. Jadi kita berazam pada masa itu kita memang susah nak carikan cendawan susu harimau ini. Jadi kita berazam tanamkan dia. Itu yang menjadikan kita buat penyelidikan pada cendawan susu harimau ini. Selepas beberapa tahun, akhirnya kita tahulah teknik-teknik ataupun cara-cara menanamkan cendawan ini. Ini merupakan benih kepada cendawan susu harimau. Dan kita boleh tanam dia dalam plate agar dia akan tumbuh dengan elok. Bila kita pindahkan kepada solid media, dia akan tumbuh macam ini. Lebih kurang ambil masa 4 hingga 6 tahun. Nah, walaupun kita boleh masukkan dalam bongkar cendawan pun, dan bila kita inducekan ataupun melangsangkan, dia akan menghasilkan organ-organ yang serupa dengan ubi yang wujud pada cendawan susu harimau. Nah, ini adalah dia punya batang. Kalau kita tanam dengan tanah, dia boleh wujud biji-biji cendawan ubi yang serupa dengan cendawan susu harimau yang diam. Dan ini adalah keseluruhan pertumbuhan dia. Biasanya ambil masa 2 hingga 3 tahun. Dan dia cuma boleh wujud pada cuaca yang tertentu sahaja, iaitu pada musim hujan yang panjang. Kalau hujan sekali 2 hari saja dia akan wujud, dia mesti berpanjangan. Biasanya hujan itu perlu berturut-turut dalam masa 3 bulan, dia baru boleh keluar. Okey, selepas kita dah tahu teknik-teknik menanam, akhirnya kita bolehlah masuk dalam industri untuk menanamkan bahagian-bahagian cendawan yang cendawan susu harimau. Daripada kajian kita tahu cuma bahagian yang berubi ini yang mempunyai khasiat perubatan. Bahagian yang benih dia, payung ataupun batang dia mempunyai khasiat perubatan yang rendah. Jadi apa yang kita nak adalah ubi cendawan susu harimau. Dan ini merupakan proses yang kita tanamkan cendawan susu harimau dalam bilik kawalan tertentu. Dan ini adalah rek-rek yang kita guna untuk menanam cendawan susu harimau. Dia memang tanam bukan digunakan tanah, kita tanam dalam bilik terkawal. Kawal suhu, kawal udara, kawal humidity dan sebagainya. Dan kamu mesti bertanya-tanya, yang dia itu lebih elok ke ataupun yang tanam itu lebih elok, kan? Sebenarnya yang tanamnya itu akan lebih elok daripada yang kita dapat daripada dia. Ini adalah disebabkan ubi cendawan susu harimau ini dia memang bawah tanah, kan? Bawah tanah dia takkan tahu di mana dia berada. Bila dia tunjukkan dia dengan menghasilkan batang dan payung cendawan, dia akan menggunakan khasiat yang terpendam dalam ubi itu. Jadi itu khasiat perubatan itu akan hilang bila dia tumbuh batang dengan payung. Jadi yang kita tanam itu, kita cuma tanam yang hasilkan ubi, tidak membiarkan dia keluar batang dengan payung. Itu yang kita boleh mengawal khasiat cendawan susu harimau. Yang dia boleh nampak, yang tanam ini dia mempunyai khasiat yang lebih tinggi daripada yang kita dapat daripada semula jadi.
Ini adalah hasil yang kita hasilkan daripada ubi untuk menghasilkan kapsul-kapsul perubatan. Ini adalah bentuk serbuk. Dan pada tahun 2010 daripada di Kementerian Kesihatan, dia memang tak ada rekod tentang cendawan susu harimau ini. Sebab tidak ada sesiapa pun boleh menghasilkan bahan ataupun perubatan untuk digunakan ataupun dipasarkan. Jadi kita masukkan data-data ataupun kajian-kajian yang berkaitan. Pada hujung September 2010 baru dapat kelulusan Kementerian Kesihatan yang mengatakan cendawan susu harimau ini adalah bahan perubatan di negara ini. Dan lepas itu barulah boleh semua orang mendapatkan pendaftaran MAL daripada Kementerian Kesihatan digunakan sebagai perubatan tradisi. Jadi hasil-hasil produk-produk yang kita dapatkan ini semua adalah pendaftaran ke Kementerian Kesihatan. Dia semua adalah sah daripada segi undang-undang. Dan kamu mesti agak berapakah kita perlu makan ataupun kita perlu ambil untuk mengubati masalah-masalah kesihatan. Sebenarnya kita cuma perlu sedikit sahaja cendawan susu harimau. Ia lebih kurang 0.5 gram saja setiap hari. Lebih kurang 2 hingga 4 biji bergantung kepada kandungan. Biasanya lebih kurang 2 hingga 4 biji kapsul yang kita hasilkan. Dan lebih kurang 1 gram untuk mengubati bagi orang-orang yang menghadapi masalah gelar, batuk dan sebagainya. Tapi bagi yang pesakit yang mempunyai masalah kanser, biasanya dia terpaksa ambil sampai 5 gram sehari. Produk-produk yang kita hasilkan untuk pendaftaran Kementerian Kesihatan, biasanya kita mesti melengkapi dengan kriteria ataupun syarat-syarat yang berkaitan. Yang pertama adalah keselamatan. Kalau benda itu tidak selamat, Kementerian Kesihatan tidak akan dibenarkan mendaftar. Jadi keselamatan adalah sangat penting. Daripada kajian kita tahu cendawan susu harimau ini memang selamat dimakan. Sehingga kamu boleh makan sampai 10% belah badan kamu. Kemudian setiap hari makan selama 3 bulan pun tidak ada masalah. Ini adalah kajian yang menggunakan dos. Tapi benda manusia lebih kurang sama sajalah. Kalau bandingkan dengan kuantiti yang kita perlu untuk sebagai perubatan, sebenarnya adalah sedikit saja. Berbandingkan kalau kita berat badan 50 kg, setiap hari kita boleh makan 5 kg cendawan susu harimau tanpa membeli masalah-masalah kesihatan, ataupun dia tidak akan membeli sebarang toxicity. Jadi apa yang kita perlu makan untuk mengubati perubatan ataupun mengubati kesihatan sebenarnya cuma 0.5 gram hingga 1 gram satu hari pun cukuplah. Berarti kita setiap hari cuma makan 0.0001% sahaja. Jadi sangat-sangat selamat. Walaupun demikian, kita telah buat kajian-kajian yang berdasarkan kepada syarat-syarat international. Ini adalah cara-cara untuk mendapatkan kelulusan international. Contohnya toxicity, acute toxicity 28 hari acute toxicity. Kita semua dah lepas syarat-syarat keselamatan ini. Dia menunjukkan tidak ada masalah dan sebagainya. Kita pun juga buat reproductivity, toxicity, genome toxicity dan sehingga 6 bulan chronic toxicity. Semuanya menunjukkan tidak ada masalah toxicity. Kita tahu cendawan susu harimau ini memang selamat dimakan. Yang seterusnya adalah kualiti dia. Kualiti yang kita hasilkan cendawan susu harimau yang kita hasilkan ini memang kawalan yang ketat. Kita gunakan kawalan-kawalan, berbagai kawalan untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Ia termasuk gunakan penanda genetik
iaitu cara-cara bioteknologi untuk mengesankan genetik cendawan susu harimau ini. Produk yang kita hasilkan itu memanglah cendawan susu harimau. Dia tidak ada campuran genetik lain, termasuk contamination bakteria ataupun fungus yang lain. Kita pun mempunyai sistem-sistem alat saintifik untuk mengawal bahan kimia kandungannya. Termasuklah kita mempunyai sistem LC-MS untuk menunjukkan profil kimia cendawan susu harimau ini. Dan akhirnya kita gunakan microbial assay untuk memastikan cendawan susu harimau ini tidak mempunyai campuran microbial dan seterusnya. Jadi melalui penghasilan ini kita gunakan kilang-kilang GMP untuk menghasilkan produk. Bahan-bahan kita cendawan susu harimau ini memang disahkan oleh JAKIM sebagai bahan yang halal, dan kita juga mendapat sijil SOM, iaitu organik, untuk memastikan bahan-bahan cendawan susu harimau yang dihasilkan itu adalah berkualiti. Dan pada tahun 2011 kita telah dianugerahkan sijil rekod The Malaysia Book of Record sebagai syarikat yang pertama boleh menghasilkan cendawan susu harimau ini. Dan juga kita mendapatkan anugerah pencipta yang bahan yang terukur pada high-tech ini, dan kita dapatkan piagam Geneva yang pada event tersebut. Okey, kalau benda itu selamat, kalau benda itu berkualiti, kalau dia tidak ada kesan, buat apa kita makan kan? Jadi keberkesanan memang juga adalah salah satu faktor yang kita pentingkan. Cendawan susu harimau, untuk mendapatkan keberkesanan ini, kita bekerjasama dengan beberapa research partner ataupun dengan institut untuk membuat kajian ini, termasuk MADI, Universiti Malaya, Beijing Genome Institute, Utah, sekarang termasuk pula USM, Macau dan sebagainya. Memang kita sedang berbincang dengan mereka. Jadi apakah kebaikan cendawan susu harimau ini? Ingat, cuma 3 saja. Sebenarnya cendawan susu harimau mempunyai fungsi untuk 3 golongan kebaikan. Yang pertama adalah anti-inflammatory, iaitu anti kedarangan kedagangan kan? Tahulah dia tahu. Baiklah, lupa. Okey, ini adalah faktor pertama. Jadi badan kita, banyak masalah badan kita yang berkaitan dengan macam asma ke, batuk ke, semua berkaitan kepada information ini, kan? Bengkak pun sama juga. Jadi kalau kita kalau benda itu mempunyai berupayaan anti-inflammatory, berarti 80% masalah penyakit kita akan hilang. Jadi ini adalah merupakan faktor yang paling pertama. Yang kedua adalah immune modulating, iaitu kawalan imunisasi badan kita. Jadi badan kita, kalau kita memang ada sistem pertahanan sendiri, kalau kita ada masalah, biasanya badan kita mempunyai sistem imun untuk menentang masalah penyakit. Kalau kita boleh, badan kita berkeupayaan mengkawal imunisasi ini, kita akan hilang sebagian besar penyakit yang kita akan dapat. Jadi ini adalah faktor kedua. Faktor ketiga adalah anti-cancer. Dalam golongan Melayu ataupun jumpa golongan Melayu yang mengamalkan perubatan, mereka menyatakan bengkak sebalang bengkak boleh guna cendawan susu harimau. Berartinya kanser adalah sejenis bengkak pula. Jadi bengkak sebelang, ingat bengkak sebelang bengkak, gunalah cendawan susu harimau. Jadi kita sedang menggunakan kajian-kajian saintifik untuk menunjuk balik ataupun membuktikan balik
penyakit-penyakit yang mereka dulu ubati gunakan cendawan susu harimau itu adalah berkaitan, adalah berasal secara saintifik. Pada 2-3 tahun yang lepas, bila kita dah berjaya dapatkan cendawan susu harimau ini, kita memang buat banyak survey ataupun buat banci berkaitan dengan apakah keberkesanan cendawan susu harimau tersebut. Dan kita buat pengkelasan ataupun classification golongan-golongan kebaikan tu. Akhirnya kita dapati kebaikan yang paling penting adalah berkaitan dengan sistem pernafasan. Sebarang penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan kita, termasuk asma, batuk ataupun sinus, dia boleh gunakan cendawan susu harimau. Sebenarnya cendawan susu harimau itu adalah menguatkan padu-padu kamu, dan daripada sana, bila padu-padu dah kuat, masalah-masalah asma, batuk ataupun sinus akan hilang. Iaitu adalah berasal kepada tersebut. Jadi yang pertama dengan kedua ini adalah berkaitan. Asma, respiration, semua adalah berkaitan. Yang ketiga adalah batuk. Batuk juga berkaitan dengan sistem pernafasan. Ramai, kalau kita ada batuk, kita pergi jumpa doktor perubatan, apa yang mereka bagi? Ubat batuk kan? Ubat batuk sebenarnya adalah menghentikan kamu batuk. Ia berguna tak? Berguna. You tak batuk, tapi mengapa kamu akan jadi batuk? Dalam sistem pernafasan kita akan menjadi batuk disebabkan ada benda-benda yang dekat palu-palu yang perlu dikeluarkan. Batuk sebenarnya merupakan proses perubatan ataupun sistem kawalan badan kita yang membantu kita membuangkan benda-benda yang tidak diperlukan dalam palu-palu. Kalau kamu makan ubat batuk, berhentikan dia, benda itu ada lagi tak? Ada. Jadi macam mana ubat you? Dia cuma menghalang you batuk, tapi benda itu tak hilang. Betul. Betul kan? Jadi cendawan susu harimau ini dia akan menguatkan palu-palu kamu. Jadi bila palu-palu kamu kuat, dia akan batuk keluar. Menjadi dia kuat untuk batuk keluar benda-benda yang tidak mau. Akhirnya kamu akan jadi, bila benda itu dah keluar, kamu akan berhenti batuk. Kita dapat kesan yang paling ketara adalah bagi yang menghisap rokok. Kalau orang-orang yang menghisap rokok, palu-palu memang ada banyak benda. Betul. Kan? Jadi dia kan batuk dalam selepas satu ketika. Jadi kalau you makan ubat batuk saja dia berhenti, tapi benda-benda itu memang ada. Betul. Kalau you makan cendawan susu harimau, ia pada awalan initial state, awalan dia akan batuk dengan lebih teruk lagi. Bila dah buangkan keluar kahar-kahar yang kotor, akhirnya dia akan bernafas dengan senang. Itulah tujuan cendawan susu harimau. Jadi kita juga terjumpa ada golongan yang sakit sendi, sakit orang tua, semuanya boleh gunakan cendawan susu harimau ini untuk mengubati mereka. Disebabkan bila paru-paru kita jadi kuat, kita akan hilangkan masalah-masalah yang kita akan hadapi setiap hari. Kerana kita perlu paru-paru yang sehat untuk mendapat udara yang sehat, udara yang mencukupi untuk sistem pernafasan kita. Ini adalah salah satu contoh alergik. Alergik dia sebenarnya sensitif kepada alkohol. Ini kawan ini dia sensitif kepada alkohol. Bila dia terkena alkohol, dia akan keluar bintik-bintik merah yang atas pada sendi-sendi dia. Jadi apa yang dia buat, dia cuma ambil cendawan susu harimau, campur air, sapu saja. Selepas sehari, dia nampak yang tempat gatal itu akan hilang. Kemudian dia merah-merah itu akan jadi pulang. Jadi lagi teruk.
Ini adalah kes yang kita jumpa paling ketara. Ini adalah seorang budak 7 tahun yang sensitif kepada makanan. Jadi bila dia termakan benda-benda yang dia tidak sesuai, dia akan keluar, badan dia semua keluar races, bintik-bintik merah pada seluruh badan. Yang pada satu ketika kita bagi dia makan cendawan susu harimau. Cuma 4 hari saja dia punya bintik-bintik merah itu hilang. Akhirnya dia mengatasi masalah alergi ini. Jadi adalah seorang nenek yang tua 85 tahun, dia ada satu bengkak ataupun bintik tisu pada hidung dia. Doktor sudah tahu yang ini mempunyai masalah yang bengkak itu sebenarnya adalah kanser, sejenis kanser. Tapi doktor itu tak berani melakukan operation kerana orang ini terlalu tua. Jadi dia minta dia pergi carilah benda-benda lain. Akhirnya yang nenek ini dia sebenarnya nenek kawan saya. Dia ambil cendawan susu harimau satu dan makan. Selepas 2 bulan yang tumor itu ataupun bengkak itu jadi hilang. Selepas itu nenek ini setiap hari nak makan, dia tak nak berhenti. Dia kata dulu dia masuk kereta anak dia, buka aircon kan, dia tak boleh tahan, dia akan batuk. Selepas makan cendawan susu harimau ini, dia rasa dia kuat. Dia masuk kereta yang ber-aircon tu, dia boleh tahan. Itulah daripada masa itu makan sampai hari ini. 3 tahun lebih masih setiap hari makan sebiji saja. Okey. Jadi kalau kita tengok dunia ini memang mempunyai berbagai jenis cendawan ataupun cendawan perubatan yang memang memberi khasiat-khasiat yang ketara. Yang pertama itu adalah cendawan Ganoderma dosifera. Yang kedua itu adalah maitake yang Jepun guna. Yang ketiga turkey tail. Yang keempat Agaricus Brazil. Yang ni 2-3 tahun yang lepas memang heboh dekat negara ini, Malaysia. Tapi sekarang hilang amat lebih. Yang kelima itu Cordyceps sinensis. Yang ini harga sekarangnya sudah menjejak RM150,000 1 kilo. Ini. Tapi saya percaya cendawan susu harimau ini mempunyai kesan yang lebih ketara. Okey, terima kasih.